Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 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 Allah, ya Allah, 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 Allah, ya Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Astaghfirullahaladzim. Sambil-sambil kita menunggu pada rakan-rakan kita yang lain untuk sama-sama dengan kita pada pagi ini, jadi kita istighfar dulu tuan-tuan ya. Oleh kerana sekarang ni subuh pun dah agak lewat, jadi mungkin ada rakan-rakan kita yang mungkin sedang berzikir ke dan sebagainya. Jadi sebelum kita mulakan, kita semua yang ada ni kita sama-sama istighfar dululah tuan-tuan ya. Mungkin sikit lagi, dalam 1 minit 2 minit lagi kita akan mulakan kuliah kita insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan mulakan kuliah kita pada jam 6.30 pagi lah tuan-tuan insya-Allah ya. Jadi kuliah subuh kita mulakan jam 6.30 pagi. Nanti kita tengok macam mana waktu subuh Kalau waktu subuh mungkin dah awal sikit, kita mungkin mulakan 6.25 dan sebagainya. Jadi sekarang ni kita mulakan 6.30 lah kot ya. InsyaAllah hari ni tajuk penting yang saya nak bincangkan dengan tuan-tuan. Jadi insyaAllah sama-sama pakat share lah kuliah kita. Sebab saya nak cerita pada pagi ni tentang apa itu ikhlas, bagaimana maksud ikhlas, dan bagaimana untuk kita memahami ikhlas dan kita mengamalkan ikhlas dalam setiap ibadah kita tuan-tuan ya. InsyaAllah kita akan bicarakan tentang ikhlas pada pagi ni insyaAllah. Baik, kita mulakanlah tuan-tuan ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, seperti biasa marilah sama-sama kita mulakan pertemuan kita pada pagi ini dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkati kita semua sepanjang kita bersama-sama pada pagi ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil amin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma ij'alna min 'ulama'il 'amilin. Allahumma ij'alna minal mukhlasin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim birahmatika ya arhamar rahimin. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya rabbal alamin. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dipilih oleh Allah pada pagi ini insya-Allah, marilah sama-sama kita memulakan pertemuan kita ini dengan melafazkan Alhamdulillahi rabbil alamin sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita ilham-ilham yang baik dan memberikan kita taufik hidayah untuk kita terus kekal berada dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tuan-tuan, perkara yang sentiasa kita kena runsingkan, perkara yang sentiasa kita kena duka cita adalah hubungan kita dengan Allah. Tuan-tuan kena ingat tu tuan-tuan ya. Jadi perkara yang paling penting yang sentiasa kita kena duka cita, yang selalu kita kena fikirkan tentang hubungan kita dengan Allah tuan-tuan ya. Kerana itulah tunggak segala-galanya, ataupun kerana perkara itulah tuan-tuan kunci segala-galanya kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Semuanya bergantung kepada hubungan kita dengan Allah. Hari ini manusia banyak unsing dengan dunia, tuan-tuan tak? Banyak unsing dengan kehidupan dunia, tapi tak unsing dia dengan hubungan dia dengan Allah, tuan-tuan tak? Kita ni tuan-tuan, kalau kita unsing dengan selain daripada Allah, takkan datang pertolongan Allah, tuan-tuan tak? Kita unsing dengan masalah dunia, unsing dengan masalah rezeki, tapi kita tak unsing dengan hubungan kita dengan Allah. Masalah rezeki kita takkan selesai buat selama-lamanya, tuan-tuan. Masalah kita dalam kehidupan kita takkan selesai kalau kita tak baiki hubungan kita dengan Allah, tuan-tuan ya. Hari ini kita unsing dengan masalah COVID, tuan-tuan tak? Satu Malaysia semua unsing dengan masalah COVID, semua pakat takut dengan COVID, tuan-tuan tak? Dan hari ini kita pun sedia maklum, kes dah naik sampai 15,000, tuan-tuan tak? Walaupun di sana ada suara-suara yang menyejukkan hati kita, yang mana mereka menyatakan 15,000 ni kebanyakannya orang-orang yang terkena ni kebanyakan positif, tetapi berada pada tahap 1 dan tahap 2, tidaklah tahap membahayakan, tuan-tuan ya. Walaupun begitu, kita tetap kembali kepada Allah, tuan-tuan ya. Maksudnya tetap juga kita perlu berjaga-jaga. Jangan kita sentiasa aman diri dengan ujian daripada Allah, tuan-tuan ya. Maksudnya aman diri, tak apalah, ramai-ramai kena pun semuanya pada keadaan tahap 1, tahap 2, bukan kritikal pun dan sebagainya, tuan-tuan. Itu ujian daripada Allah, tak boleh aman diri. Kita kena sentiasa mengambil pengajaran, mengambil i'tibar daripada perbuatan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu di alam pada hari ini, tuan-tuan ya. Bahkan tuan-tuan matalah sekalian, kita kena unsing hubungan kita dengan Allah. Jangan kita unsing dengan makhluk ni dan sebagainya sehingga kita tidak membaiki hubungan kita dengan Allah. Sepatutnya
Kerunsingan kita dengan makhluk ini menyebabkan kita balik pada Allah. Itu sepatutnya tuan-tuan. Dan sebenarnya Allah sengaja menjadikan runsing dalam hati kita. Allah sengaja menjadikan hati kita ni duka cita sebab Allah nak kita balik pada Allah, tuan-tuan ya. Jadi jangan sampai kerunsingan kita kepada makhluk, kerunsingan kita kepada kehidupan kita, pada rezeki kita, kerunsingan kita kepada masalah ujian COVID pada hari ini tetapi tidak membalikkan kita kepada Allah. Maka tidak ada faedah, tuan-tuan. Kerunsingan kita kepada ujian musibah yang tidak membalikkan kita kepada Allah, itu suatu perkara yang sia-sia, tuan-tuan. Itu suatu perkara yang tidak membawa faedah kepada diri kita. Maksudnya apa? Kita runsing dengan masalah kehidupan tapi tak angkat tangan berdoa kepada Allah. Bagaimana kehidupan kita nak selesai masalah? Kita runsing dengan masalah kita sakit, kita runsing masalah kita tempat kerja, tapi kita tak mengadu kepada Allah. Macam mana nak tolong, nak turun rahmat pertolongan daripada Allah? Kita runsing dengan masalah COVID, tuan-tuan. Kita runsing dengan masalah macam-macam lah, tuan-tuan nak. Tapi maknanya kerunsingan kita itu tidak kita kembali kepada Allah yang menjadikan sekalian masalah, maka kerunsingan kita tu takkan pernah selesai, tuan-tuan. Sebab tu kerunsingan kita pada suatu perkara ini perlulah menjadikan kita balik pada Allah, tuan-tuan ya. Hakikatnya ujian, perkara-perkara yang mendukacitakan kita, meresahkan hati kita, itu adalah tarikan daripada Allah untuk kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, saya nak sebut perkara yang paling utama yang perlu kita runsing di atas dunia ini adalah masalah kita dengan Allah. Tu yang paling utama kita kena runsingkan, tuan-tuan. Hari ini banyak manusia tak runsing hubungan dia dengan Allah, dia runsing dengan benda-benda lain. Akhirnya habis masa dia dengan kerunsingan dunia dan perkara itu menjadi sia-sia. Kenapa? Dia melupakan Allah dan tak balik pada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, perkara yang paling penting adalah sentiasa kita berfikir. Yang paling kita kena banyak fikir adalah bagaimana kita sentiasa nak jaga hubungan dengan Allah. Tuan-tuan, itu perkara yang paling penting yang kita nak kena jaga. Selalu fikir, tuan-tuan, selalu kita merancang, selalu kita ronsing adalah hubungan kita dengan Allah. Itu perkara paling nombor satu dalam kehidupan kita, tuan-tuan ya. First, perkara nombor satu dalam kehidupan kita. Dan tuan-tuan, kalau ini yang kita pegang, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ketua, atau kita kata Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan kita, pemilik kita, tuan-tuan, nak sebagai pemilik kita lah, tuan-tuan. Saya nak sebut sebagai tuan kita ke sebagai pemilik kita, saya rasa yang paling sesuai sebagai pemilik kita lah, tuan-tuan ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemilik kita, sebagai yang paling maha berkuasa, dia akan menguruskan seluruh kehidupan kita ini dengan mudah. Bagi Allah mudah, tuan-tuan. COVID ni mudah bagi Allah, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala nak menjadikan suatu alam, perkara di alam ni kun fayakun, maka jadilah, tuan-tuan. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Allah kata hari akhirat esok, Allah kata adalah hari, ini ayat Quran, tuan-tuan. Ni sebab tu kalau ada orang tanya kat kita, ustaz, esok di akhirat kelak adakah bumi ini akan menjadi padang mahsyar kita nanti, tuan-tuan? Jawapannya tidak. Adakah bumi ini maksudnya akan dihamparkan oleh Allah, ni lah bumi yang akan kita pijak semula? Jawapannya tidak, tuan-tuan ya. Walaupun setengah pandangan ulama ada menyatakan padang mahsyar itu adalah bumi kita sendiri, tapi kebanyakan ulama tidak menyatakan begitu kerana ayat ini, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, kalau orang tanya esok adakah matahari yang dekat akhirat esok adalah matahari yang kita lihat sekarang, jawapannya tidak. Langit pun tidak. Sebab bila berlaku hari kiamat, tuan-tuan, langit semua ni akan hancur berkecai. Kan kita tahu idza samaa'un syaqqat, bila mana langit itu, orang kata apa, syaqqat ni maknanya bertebaran, pecah, berkecai, tuan-tuan. Lepas tu Allah sebut dalam Quran, yauma tubaddalul ardu, hari akhirat adalah hari yang Allah tukar bumi. Tubaddalul ard maksudnya Allah ganti bumi. Tubaddalul ard, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, yakni Allah tukar bumi dan langit dengan langit yang lain. Sebab apa yang ada pada kita ni hancur belaka. Sebab tu Nabi kata esok matahari di akhirat kelak pun bukan matahari yang ni, matahari yang baru, tuan-tuan. Adakah perkara itu semua sudah ada, tuan-tuan? Wallahu a'lam. Mungkin belum ada. Maksudnya bila berlaku hari kiamat nanti baru Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan semua perkara itu. Cuma saya nak sebut dengan tuan-tuan, mudah Allah untuk menggantikan bumi dengan bumi yang baru, tak susah, tuan-tuan. Cukup bila Allah berkehendak dengan sesuatu, kun, tuan-tuan. Sebesar-besar perkara ni mudah Allah nak buat. Langit ni yang besar kan, hancur, Allah buat yang baru, mudah bagi Allah. Apalah COVID ni sangat, tuan-tuan. Apalah masalah rezeki kita, apalah sangat, tuan-tuan, bagi Allah sangat mudah, tuan-tuan. Kalau kita kata bahasa mudah untuk kita lah, bukan untuk Allah, petik jari je lah, macam tu, petik jari je jadi, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, maksudnya kita ni kenapa, maksudnya kalau Allah nak tolong kita, mudah, senang. Kalau Allah nak halau COVID ni, Allah nak bahagikan hidup kita, senang.
Tapi tuan-tuan, kita tak baiki hubungan kita dengan Allah. Maka sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala tidak membantu kita. Nak ceritanya Allah nak bantu kita senang, tuan-tuan, mudah. Macam Allah buat langit, bumi dan sebagainya, senang bagi Allah, tuan-tuan. Tak susah untuk Allah gantikan bumi yang ada sekarang ni, gantikan dengan dengan udara yang baik, dengan penyakit yang dihilangkan oleh Allah. Mudah bagi Allah, tuan-tuan. Tetapi oleh kerana keingkaran manusia, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberi bantuan itu kepada manusia kerana tangan-tangan ataupun jahat, ataupun kita katakan kejahatan manusia itu sendiri, tuan-tuan. Sebab tu Allah menyatakan dalam Quran juga, Allah menyatakan zaharul fasadu fil ardi. Kata Allah, berlakunya kerosakan di dunia, di bumi ini, tuan-tuan, semuanya bima kasabat aidin nas, kerana tangan-tangan manusia. Maksudnya apa, tuan-tuan? Hakikatnya kerosakan yang berlaku, tsunami ke, banjir ke, COVID ke, tuan-tuan, berlaku kerosakan di bumi ni, kata Allah, tuan-tuan, zaharul fasadu fil ardi, tuan-tuan, atau fil barri wal bahr. Maksudnya berlaku kerosakan di langit, di laut dan di bumi, tuan-tuan, sebenarnya kerana tangan-tangan manusia. Maksudnya apa? Maksudnya kerana tangan-tangan manusia yang melakukan dosa kepada Allah. Maka bila Allah Subhanahu Wa Taala maksudnya memberikan ujian kepada manusia, maka sebab itulah berlaku gempa bumi dan sebagainya, tuan-tuan. Dan bila Allah tak suka kepada kita, Allah buat macam-macam lah. Hakikatnya semua kerana dosa-dosa kita, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, zaman Nabi SAW, tuan-tuan, ketika mana Rasulullah SAW mengembalikan umat kepada Islam, tuan-tuan, maksudnya Allah, Nabi SAW telah berjaya membuka kota Madinah dan telah berjaya membuka kota Mekah, dipanggil Fathu Mekah, tuan-tuan, dan Islam berkembang begitu hebat sampai kepada 1/3 dunia, tuan-tuan. Islam ketika itu sangat hebat, keimanan, ketakwaan, orang benar-benar ingat kepada Allah. Ketika itu, tuan-tuan, Masya Allah, bumi ni Allah buat ketika zaman Nabi SAW, tuan-tuan, zaman-zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dan sebagainya. Bumi ni, tuan-tuan, daripada kering kontang tumbuh tumbuh-tumbuhan yang segar bugar, tuan-tuan, penuh dengan tanam-tanaman dan sebagainya, tuan-tuan. Maka, tuan-tuan, pada zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tuan-tuan, ni berlaku sejarahnya, tuan-tuan, ni pada zaman Sayyidina Ali, pada zaman yang sudah agak jauh ketinggalan antara umat dengan Nabi SAW, yakni pada zaman pemerintahan Sayyidina Ali karramallahu, ada rakyat-rakyat yang komplain kepada Sayyidina Ali, tuan-tuan. Maka kata mereka, wahai Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kenapa pada zaman Sayyidina Abu Bakar bumi ini penuh dengan keberkatan yang datang daripada Allah? Kata rakyat yang ketika itulah komplain. Maksudnya zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kan, bumi ini Allah tumbuhkan dengan kekayaan khazanahnya. Maksudnya Allah berikan kita kekayaan bumi, kan, kekayaan bumi yang melimpah-limpah, tuan-tuan. Maksudnya datang keberkatan daripada langit. Tapi kenapa, wahai Sayyidina Ali, zaman pemerintahan kamu, kami duk tengok bumi-bumi yang indah dan sebagainya semakin lama semakin gersang, tuan-tuan. Maksudnya sikit-sikit Allah telah mengambil keberkatan, kekayaan, khazanah bumi dan sebagainya. Apa jawab Sayyidina Ali karramallahu, tuan-tuan? Kata Sayyidina Ali, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, rakyat-rakyat di bawah mereka tu adalah seperti aku. Tuan-tuan, Sayyidina Ali, dia punya jawapan tu cukup menyusuk kalbu lah, maknanya. Zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Abu Bakar, rakyat mereka seperti aku. Tapi zaman aku memerintah menjadi khalifah, rakyat-rakyat di bawah aku seperti kamu. Subhanallah, tuan-tuan. Maksudnya, tuan-tuan, berlakunya penarikan berkat daripada Allah, berlakunya kerosakan dunia, hakikatnya kerana dosa-dosa manusia. Maka Sayyidina Ali menjawab, bukan kerana aku salah memerintah, tapi kerana rakyat-rakyat aku di bawah aku seperti kamu, suka bergaduh dan buat dosa dan sebagainya. Sudah berlaku penyelewangan agama, kepahaman yang sudah menular dengan kepahaman yang sesat, nak rebut kepada harta, bergaduh dan sebagainya. Maka Allah mula menarik keberkatan yang ada di atas muka bumi pada hari ini. Sebab tu, tuan-tuan, saya kembali balik kepada asas kita tadi. Asasnya, tuan-tuan, perlu yang kita sentiasa runsing, yang sentiasa kita fikirkan adalah hubungan kita dengan Allah. Bagi orang-orang yang berkahwin di luar sana, saya sangat-sangat menasihati, kita punya perkahwinan lebih-lebih utama, kita punya perkahwinan binalah di atas untuk mencari keredaan Allah. Maka insya-Allah perkahwinan kita, keluarga kita, anak-anak kita, kan, begitulah seterusnya masyarakat kita dan negara kita, semuanya akan menjadi aman ataupun akan diberi oleh Allah kemudahan hidup bila mana kita sentiasa, nombor satu adalah hubungan kita dengan Allah. Berlaku hari ini kes penceraian dan sebagainya. Kerana apa? Kerana kita pada hari ini tidak runsing, tidak sibuk, tidak banyak memikirkan bagaimana kita untuk istiqamah terus berhubung dengan Allah.
Kerana itulah tonggak kejayaan kita yang sebenar dalam kehidupan kita pada hari ini, tuan-tuan ya. Baik muslimin dan muslimat mata Allah sekalian, sikitlah saya nak sebut pasal keluarga tu, tuan-tuan, sebab saya terlintas nak sebut, tuan-tuan ya. Ada budak-budak muda ni, dia jumpa dengan saya, tuan-tuan nak. Dan dia pun dalam kes nak bercerai dekat mahkamah dah, tuan-tuan nak. Cuma saya nak share apa perkara yang dibuat sehingga begitu berlaku dalam kehidupan dia, tuan-tuan nak. Jadi isterinya pun saya dah jumpa, suaminya pun saya dah jumpa, dan saya dengar kedua-dua masalah, tuan-tuan nak. Tapi tuan-tuan, kesimpulan yang saya boleh sebutkan, tuan-tuan, bila saya dengar cerita pasal budak lelaki ni, tuan-tuan nak, macam mana boleh jadi macam tu, tuan-tuan nak. Rupa-rupanya dia ni malah dalam keadaan berkahwin, dah ada anak dan sebagainya, tuan-tuan nak. Tetapi tidak pernah maksudnya membina keluarganya dalam agama, dengan agama. Isterinya cerita malam-malam tak tidur, main PUBG je, tuan-tuan nak, daripada malam sampai ke pagi. Dan ayah hanya cerita pada saya pun, maksudnya si anak ni kadang-kadang semayang pun lambat dan sebagainya, tuan-tuan nak. Jadi tuan-tuan, saya nak sebut, benarlah kita ni bila tinggalkan Allah dalam kehidupan kita, leka dalam kehidupan ni, maka rumah tangga kita pun akan rosak porak-poranda. Sebab itulah tuan-tuan saya nak sebut, kalau cari menantu, jangan cari menantu yang sekadar zahirnya nampak menuntut ilmu dan sebagainya, tapi carilah menantu yang beramal dengan ilmu yang dipelajari. InsyaAllah menantu kita yang baik hubungannya dengan Allah, kita akan bahagia. Tapi kalau kita nombor satu hari ni kadang-kadang cari menantu, kita tak tengok iman dulu, tengok kerja dulu. Ni masalah kita, tuan-tuan tak? Kita tak rusing, tak fikir masalah yang nak didik anak kita ni, adakah mereka orang yang dekat kepada Allah. Tak rusing masalah tu. Kita rusing anak kita ni kalau kahwin, nanti kahwin dengan orang yang mungkin akan menjadikan hidup dia tak senang dengan rezeki. Orang yang fikir pasal rezeki dulu lah, maksud saya, tuan-tuan nak. Kadang-kadang kita ni rusing nak cari menantu, rusing pasal rezeki dulu. Tuan-tuan yakinlah, kalau menantu kita ni orang yang baik dengan hubungan dengan Allah, rezekinya akan melimpah-limpah. Yakinlah, tuan-tuan nak. Macam saya dulu, tuan-tuan, saya mengaji tahfiz, tuan-tuan nak. Saya mengaji tahfiz memang masa zaman-zaman saya dulu-dulu lah, tuan-tuan nak. Bukan zaman sekarang, orang dah cerdik pandai dah. Dulu zaman-zaman 80-an, 90-an, ramai orang cakap mengaji sekolah agama tak ke mana, tuan-tuan nak. Mengaji sekolah agama ni rezekinya macam mana dan sebagainya, tuan-tuan. Tapi saya alhamdulillah, umur saya 16 tahun, ketika tu saya dah tak pakai duit mak ayah saya dah, tuan-tuan. Maksudnya bila kita pegang agama Allah, mencari ilmu agama Allah ni, tuan-tuan, rezeki sentiasa datang. Bukan datang daripada orang, datang daripada Allah. Kita kena yakin dengan janji-janji Allah ni. Saya umur 16, tuan-tuan, alhamdulillah dah tak pakai duit mak ayah dah untuk saya belajar. Saya pergi Mesir pun, tuan-tuan, maksudnya sepanjang saya kat Mesir pun, mak ayah saya langsung tak ada beri sebarang duit pada saya lah. Alhamdulillah, ada rezeki yang datang daripada saya, datang kepada saya, tuan-tuan. Saya nak sebut dengan tuan-tuan apa, orang sebut orang mengaji agama ni tak ke mana lah, apa semua, tuan-tuan. Alhamdulillah sampai hari ni pun maksudnya saya mudah nak dapat kerja dan sebagainya. Alhamdulillah, maksudnya hidup kita ni taklah seperti mana yang orang sebut mengaji tahfiz ni tak ke mana dan sebagainya, tuan-tuan. Kita kena yakin yang bagi rezeki kepada kita ni Allah. Bukan bagi rezeki kepada kita ni orang yang pandai dan sebagainya. Maksudnya rezeki ni bukan milik orang yang belajar tinggi dan sebagainya, tuan-tuan. Rezeki ni milik orang yang dekat diri kepada Allah. Kalau kita cari menantu yang kita yakin dia boleh bimbing anak kita kepada Allah, tu nombor satu. Orang-orang yang baik dengan Allah, insya-Allah rezekinya tak akan putus, insya-Allah, tuan-tuan ya. Cuma kadang-kadang tengok orang agama ni, tuan-tuan, nak nampak macam tak kaya. Bukan dia macam tak nak kaya, dia tak suka nak buat benda-benda macam tu, sebab dia lebih suka menjadikan rezeki dia untuk impak ke jalan-jalan Allah. Dia lebih suka fikir akhirat. Bukan dia tak ada duit dalam bank, tuan-tuan. Kalau tok guru saya masa dekat Kelantan saya mengaji, tuan-tuan, nak 2-3 orang lah tok guru saya ni, tuan-tuan. Bila mereka meninggal, barulah kami tahu dalam banknya bukan sikitnya duit, tuan-tuan. Allah duk mengajar orang macam tu. Tapi kadang-kadang rezeki yang datang kepada mereka ni bukan mereka minta, tapi tanpa disangka-sangka orang ni bagi, orang tu bagi, masuk tu lah pondok, duduk berjalan macam tu lah. Anak-anak pelajar-pelajar semua free, tak ada yuran apa-apa. Tapi tok guru tu sendiri, tuan-tuan, mereka bukan minta, tapi kadang-kadang rezeki ni Allah beri, tuan-tuan. Oleh kerana Allah redha kepada mereka, jadi nampak begitulah. Kadang-kadang tengok pakai kereta biasa je, tuan-tuan. Kerana mereka tak suka dunia sangat. Mereka bukan nak cari rezeki duit banyak-banyak untuk mereka ambil duit tu letak dalam hati mereka. Tak, duit banyak pun kalau orang susah bagi macam Ustaz Ibn Liu dan sebagainya, tuan-tuan kita. Jadi tuan-tuan, itulah saya nak sebut tentang kerusingan kita ni. Yang paling utama, kita kena sentiasa rusing tentang hubungan kita dengan Allah. Itulah perkara yang nombor satu yang sentiasa kita kena letak dalam kehidupan kita. Maka bahagilah kita dunia akhirat, insya-Allah, tuan-tuan. Itu nombor satu. Kalaulah kita hari ni, tuan-tuan, insya-Allah saya yakin
bila dekat-dekat zaman Imam Mahdi nak keluar nanti, tuan-tuan nak, maksudnya kebangkitan Islam akan mula bangkit nanti, kita akan tengok bagaimana umat Islam akan mula faham tentang perkara ni. Hari ni umat Islam tak faham, tuan-tuan. Hari ni banyak manusia yang diuji oleh Allah dengan berbagai-bagai ujian, Covid dan sebagainya, angka duk naik, duk leka macam tu jugalah, tuan-tuan tak? Sebab ni akhir zaman. Tuan-tuan jangan risau, Islam akan balik semula, tuan-tuan ya. Maksudnya masjid akan penuh balik. Maksudnya takdir Allah takkan siapa boleh lawan, tuan-tuan. Takkan siapa boleh lawan takdir Tuhan, tuan-tuan. Maksudnya maknanya bila Allah takdirkan Islam akan kembali kepada khalifah yang terakhir itu, kemunculan Imam Mahdi nombor 1, tuan-tuan nak, kemudian diikuti dengan Dajjal dan begitulah seterusnya, tuan-tuan nak, perkara tu pasti akan berlaku dan kegemilangan Islam tu pasti akan berlaku satu hari nanti. Cumanya tuan-tuan, kita menunggu masa. Cumanya alhamdulillah kita Allah pilih, kita faham awal-awal keadaan ini, jadi kita istiqamah pegang perkara ni. Perkara apa, tuan-tuan? Perkara mendahulukan hubungan dengan Allah lebih segala-galanya. Perkara yang maksudnya kita faham hati kita ni untuk siapa, kehidupan kita untuk siapa. Maksudnya orang luar ni, maknanya mamai yang masa leka dan sebagainya, tuan-tuan tak? Ini memang akhir zaman. Memang Nabi SAW sebut akan berlaku di akhir zaman, zaman yang mana penuh fitnah. Maknanya kegelapan siang dan malam ni lah zamannya, tuan-tuan ya. Tapi bukan tak ada orang yang terus menyeru kepada Allah ni, akan ada, tuan-tuan ya. Jadi bila kegemilangan Islam akan sampai, Imam Mahdi akan keluar nanti. Jadi kita yang bersedia, mudah-mudahan kita Allah pilih kita, tuan-tuan. Kita tak boleh rasa sombong. Ini semua rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan nak. Kita akan mengikuti jalan-jalan mereka ni, insya-Allah, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, Dajjal keluar nanti bukan ujian yang ringan, tuan-tuan. Sebab tu Nabi SAW kata, ujian yang paling berat, yang lebih aku takuti daripada syaitan adalah Dajjal, tuan-tuan ya. Dajjal ni ujian je berat, tuan-tuan ya. Maknanya Dajjal ni, ujian ni lebih berat daripada syaitan itu. Syaitan tu dia hasut kita, tuan-tuan tak? Dajjal ni, tuan-tuan, dia punya sihir dia tu. Dia punya apa panggil, dia punya pandangan dia kepada kita sangat dahsyat. Maksudnya Dajjal ni, tuan-tuan, dengan pandangan dia saja boleh menggugurkan iman kita. Yang tu kalau saya nak bahas panjang tu, tuan-tuan, nantilah pada kuliah-kuliah akan datang. Cuma saya nak sebut dengan tuan-tuan, maksudnya kegemilangan Islam akan datang. Jadi jangan kita rasa macam mudah je nak hadapi Dajjal tu, tuan-tuan. Tak semudah itu. Menghadapi Dajjal ni sangat-sangat berat. Sebab tu Nabi SAW menyatakan, tidak ada seorang Nabi pun di kalangan Nabi-Nabi yang diutuskan oleh Allah, melainkan setiap Nabi akan memperingati setiap umatnya tentang kelahiran Dajjal. Tuan-tuan, termasuklah aku hari ni, kata Nabi, aku juga memperingati kamu tentang kemunculan Dajjal. Dan yang paling aku takuti kepada umat aku, fitnah yang paling besar, paling hebat ialah kedatangan Dajjal. Maka tuan-tuan, kita nak hadapi Dajjal ni, kuatkan iman kita. Sebab orang-orang beriman ni, dia akan nampak tulis pada kepala Dajjal ni kafara, tuan-tuan ni. Bukan senang, tuan-tuan. Maksud tu dunia akan kemarau, tuan-tuan, dah air tak ada. Maksud tu umat Islam, tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan tak, duit banyak macam mana sekalipun, maksud tu tak boleh guna dah, tuan-tuan. Yang Nabi SAW menyebutkan ketika itu, kepala kambing, kepala binatang pun sangat berharga untuk dimakan ketika hari ni. Kepala kerbau orang buang je, tuan-tuan tak. Maksud tu ketika tu, kepala binatang, kambing, kerbau pun sangat mahal nilai je. Sebab maksud tu, wallahu alam bagaimana Allah buat dunia tu. Cumanya yang kita tahu, yang Nabi SAW sebut dalam hadis, sebelum kemunculan Dajjal, memang 3 tahun dunia 3 tahun akan dalam keadaan kemarau, buah-buahan akan hilang dan sebagainya. Ketika itulah Dajjal akan keluar. Gitulah, tuan-tuan. Tapi maksudnya Imam Mahdi dah ada dah, tuan-tuan ya. Tak apalah, tuan-tuan, itu cerita pasal kebangkitan dan sebagainya. Yang penting sekarang ni kita yakin Islam pasti akan muncul pada satu hari nanti. Dan tentera-tentera yang bersama dengan Imam Mahdi yang kuat berzikir kepada Allah tu, mudah-mudahan kita dipandu oleh Allah ke arah jalan-jalan tersebut. Dan saya cukup meyakini, tuan-tuan, perkara tu tak lama dah. Yakinlah tak lama dah. Sebab kita benar-benar berada pada kemuncak zaman sekarang ni. Maksudnya saya yakin sangat-sangat, tuan-tuan, dengan keyakinan hati saya ni, sanubari saya yakin, tuan-tuan, kalau tak zaman saya, zaman bawah saya ni, anak saya ni, maksudnya kelahiran anak saya ni, mereka akan menghadapi Dajjal dan Imam Mahdi. Saya yakin dunia ni takkan 500 tahun lagi. Terlalu lama tak? Dah terlalu hampir sangat kepada kemunculan tu. Dah terlalu dekat sangat, tuan-tuan ya. Jadi tak apalah, tuan-tuan, kita ni berjumpa ke tak berjumpa dengan Dajjal tu, itu kita tak tahu ajal kita bila. Yang penting kita sekarang ni nak berjumpa dengan Allah, mungkin malam ni ke, mungkin esok ke. Dalam keadaan dunia kita sekarang ni diuji oleh Allah dengan berbagai-bagai ujian maksiat dan sebagainya, tuan-tuan. Kita kena sentiasa bersedia kematian kita, tak kira. Maksudnya bukan dunia ni bila ujiannya banyak kita akan mati lambat. Tak, tuan-tuan. Yang mati akan mati juga.
Maksudnya dalam keadaan dunia ni penuh dengan ujian dosa dan maksiat, kita jangan leka. Kita kena pegang hubungan kita dengan Allah, sebab bila-bila masa kita akan balik kepada Allah. Sebab tu tuan-tuan, kehidupan kita ni sebenarnya hanyalah kehidupan menunggu kepada kematian. Tu saja, tuan-tuan ya. Maksudnya kita ni sedang hidup ni sebab kita nak tunggu mati tu je, tuan-tuan ya. Maksudnya bila kita mati, habislah cerita kita. Bermulalah segala-galanya pembalasan bagi segala cerita kita pada hari ni. Jadi kehidupan kita ni sebenarnya, tuan-tuan, adalah suatu penantian untuk kita bertemu dengan Allah. Tu sahaja, tuan-tuan ya. Mungkin malam ni, mungkin esok kita bertemu. Bila kita bertemu, cerita kita tutup. Tak ada dah Ustaz Syahrul Hisham, tak ada dah nama dia. Habislah, tuan-tuan lah. Yang ada mungkin kuliah-kuliah dia, tapi dia dah tak ada dah. Cerita dia dah tutup dah. Hanya tinggal kenangan-kenangan dia sahaja. Bila sudah sampai kepada kematian, maka bermulalah segala bentuk pembalasan. Bermulalah, tuan-tuan nak. Cerita yang kita sedang buat sekarang ni, bermula pembalasannya, maksudnya kita sekarang ni menunggu kematian. Bila sampai waktu mati tu, maka bermula start nyawa keluar tu, bermulalah segala pembalasan. Pembalasan daripada azab yang bakal dihadapi daripada sakaratul maut, dalam kubur, padang mahsyar, bertemu dengan Allah, mizan, siratal mustaqim, tuan-tuan, neraka, na'udzubillah. Itu semua perkara yang sangat berat, tuan-tuan ya. Bila nyawa keluar, bermulalah pembalasan daripada segala kehidupan kita pada hari ini, tuan-tuan. Maka kehidupan kita pada hari ini, jangan kita lupa untuk kita bertemu dengan Allah tu, tuan-tuan ya. Sebab tu kata Nabi SAW, orang yang cerdik tu dia ingat mati. Sebab tu orang yang paling cerdik tu dia ingat kat situ, tuan-tuan. Maksudnya jangan kita leka sampai kita lupa kita ni siapa dan nak pergi ke mana hakikat kita ni, tuan-tuan. Jadi manusia kadang-kadang, banyak manusia pada hari ni kadang-kadang tak ingat ke arah tu, tapi dia banyak ingat ke arah dunia dia. Aku nak kejar itu, nak buat itu, nak buat ini, tuan-tuan. Tak salah untuk kita ambil dunia, tapi ingat, ambil dunia ni sebagai wasilah saja untuk kita banyakkan amal ibadah kita kepada Allah. Maka tuan-tuan, rugi. Orang ambil dunia, habis ke dunia, rugi. Maksudnya habis ada 40,000 ni, 50,000 habis kat dunia je. Buat rumah, beli kereta. Kereta dah ada sebiji, beli. Habis lah. Tuan-tuan nak habis lah. Tapi kalau orang buat dunia, balik kepada akhirat. Maksudnya dia buat, panggil apa tuan-tuan ni? Panggil convert lah. Convert, tuan-tuan. Dia banyak dunia, dia convert. Maka tuan-tuan, harta dunia tuan-tuan yang kekal di akhirat kelak adalah harta dunia tuan-tuan yang tuan-tuan infak kepada jalan Allah. Maka harta itulah kekal dengan tuan-tuan sampai akhirat kelak. Tapi harta dunia tuan-tuan ni, kalau tuan-tuan tak bawa kepada akhirat, maka dia habis kat dunia, maka kita rugi lah, tuan-tuan tak? Sedangkan kita ni sebenarnya kehidupan kita yang sebenar tu adalah di akhirat kelak, tuan-tuan ya. Begitulah tuan-tuan, cerita pasal perkara tu panjang lah nanti, tuan-tuan ya. Baik. Jadi tuan-tuan, kita nak masuk bab ikhlas. Baru nak mula masuk bab ikhlas ni, tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan, ikhlas ni penting, tuan-tuan ya. Dengan keikhlasan ni lah akan menjadikan hati kita istiqamah dengan Allah, tuan-tuan ya. Orang yang ikhlas ni, bila dia ikhlas, dia ibadat dia semata-mata kerana Allah, maka dengan keikhlasan ni lah akan menjadikan dia tak akan terombang-ambing dengan keadaan dunia pada hari ini. Sebab tu penting ikhlas. Sebab tu orang kena faham apa maksud ikhlas, dan dia perlu usaha untuk sentiasa menghidupkan ikhlas tersebut, dan dia perlu memahami perkara tu dan diamalkan dalam kehidupan dia, supaya walau ujian pancaroba dunia yang sehebat macam mana pun tak akan berbolak-balik hati dia kepada Allah selama mana dia mendapat ikhlas, tuan-tuan. Ikhlas ni penting, tuan-tuan. Sebab tu orang yang ikhlas saja boleh menghadapi dunia yang hebat macam ni. Orang yang ikhlas kepada Allah saja, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, amal ibadah kita ni kadang-kadang kurang kesannya kepada hati kita untuk istiqamah kepada Allah. Kadang-kadang mungkin kerana kualiti amal itu tidak ikhlas bersungguh-sungguh kepada Allah, tuan-tuan ya. Sebab tu kata Allah dalam Al-Quran, ketika mana syaitan, tuan-tuan ya, syaitan ni tuan-tuan, dia bercakap kepada Allah. Ya Allah, dia kata qala fa bi'izzatika. Qala, tuan-tuan tak, ketika mana Allah mengatakan kepada syaitan untuk dia sujud pada Nabi Adam, dia tak nak sujud kerana dia rasa dia lebih baik dan sebagainya, tuan-tuan tak. Maka Allah Subhanahu Wa Taala maksudnya tidak menerima dia sebagai hamba. Allah melaknat dia dan sebagainya. Maka kata syaitan kepada Allah, ya Allah, kalau begitulah hukuman kamu kepada kesombongan aku pada hari ini, tuan-tuan, maka kata syaitan, maka jadikanlah aku, kata syaitan kepada Allah, maka jadikanlah aku di kalangan orang-orang minal muntazirin, daripada orang-orang yang ditangguhkan nyawa, tuan-tuan tak. Maka sebab tu Allah memakbulkan doa syaitan ni. Sebabnya syaitan ni, tuan-tuan, umurnya sampai hari kiamat, tuan-tuan ya. Kalau orang tanya kita, iblis ni tak mati ke Ustaz? Tak. Tak. Iblis dan syaitan tak mati, tuan-tuan ya. Iblis itulah khasnya, dia tak mati, dia ketua, tuan-tuan ya.
Maksudnya dia meminta kepada Allah supaya minal muntazirin, di kalangan orang-orang yang dipanjangkan umur melihat keadaan dunia ni, kerana dia memang berdendam dengan anak Nabi Adam ni, maka Allah makbulkan dia akan hidup sampai hari kiamat. Bukan setakat sampai angin lembut tu, tak, sampai kiamat lah. Kiamat yang bergegar bintang langit tu, sampai situ dia baru akan mati. Ya? Maka tuan-tuan, kata syaitan, maka Allah SWT mengizinkan. Bila dia mengizinkan, maka syaitan mengatakan dalam surah Al-A'raf. Tuan-tuan boleh tengok lah. Dalam surah Al-A'raf, buka tafsir, muka surat Al-A'raf juzuk 8 juzuk 8, sebelah ni. Tengok sebelah kiri ni. Maksudnya cerita Alif Lam Mim Sad tu, yang muka surat sebelah ni, sebelah kanan, dia sebelah kiri. Sebelah tu lah. Ada cerita pasal syaitan ni berjanji kepada Allah. Ni ayat saya baca dengan tuan-tuan ya. Sebelum tu ada cerita tadi, dia mengaku dan sebagainya tu, dia cerita atas ni. Yang ayat dia nak menyesatkan manusia ni, saya nak sebut pasal ikhlas sikit tuan-tuan ya. Pentingnya ikhlas tuan-tuan ya. Maka tuan-tuan, syaitan ni dia kata, qala ya Allah, maka berkatalah syaitan, fa bi'izzatika, demi kemuliaanmu. Ni syaitan bersumpah nah, demi kemuliaanmu yang maha agung ya Allah, la'uwiyannahum ajma'in, kata syaitan, nescaya aku ini akan sesatkan anak Nabi Adam ajma'in. La'uwiyannahum, aku akan tipu daya mereka. Tuan-tuan, syaitan ni maksudnya dia hasut kita untuk buat kejahatan ni dengan tipu daya. Apa maksud tipu daya tuan-tuan? La'uwiyan ni lara, maksudnya menipu daya kita. Maksud tipu daya tuan-tuan, syaitan akan nampak semua perkara yang kita buat ni bagus, nikmat, seronok. Tapi hakikatnya perkara yang seronok yang kita sedang buat tu sedang membakar diri kita dalam api neraka. Subhanallah tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau benda tak seronok, orang nak buat ke tuan-tuan? Manusia ni dia suka buat benda yang seronok tuan-tuan. Maka syaitan beritahu kepada Allah, ya Allah, demi kemuliaanmu pasti aku takkan meninggalkan walau seseorang manusia pun, semua akan aku sesatkan mereka dengan tipu daya aku tuan-tuan. Sebab tu kena jaga. Bukan semua perkara seronok tu perkara yang Allah redha tuan-tuan ya. Ada perkara yang nafsu kita seronok, Allah tak redha. Ada perkara yang Allah redha dan kita pun suka, itu alhamdulillah tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, syaitan ni tipu daya. Maksud tipu daya ni fata morgana. Kita nampak seronok, tapi hakikatnya keseronokan kita yang sedang kita buat tu menyebabkan kita semakin lama dalam api neraka. Tuan-tuan, tak sombong. Seronok tak sombong? Seronok kan. Bangga orang puji kita kan. Tapi hakikatnya keseronokan kita tu tipu daya, bukan keseronokan. Sebab perkara tu sebenarnya semakin menjadikan kita di dalam kemurkaan Allah. Dan paling yang kita tak nak ialah keseronokan kita tu hakikatnya akan merugikan kita sendiri. Tak ada kaitan dengan Allah tuan-tuan. Allah murka tu Allah lah. Tapi kita sendiri tuan-tuan akan merugikan kita, akan menjadikan kita menyesal dan akan menjadikan kita dipukul, diseksa. Tuan-tuan, kalau mata tengok TV kan, akan menyebabkan mata ni akan dibakar oleh Allah dalam api neraka dan sebagainya tuan-tuan. Seronok syaitan bagi nampak seronok, bagus dan sebagainya kan. Maksud tipu daya tu maksudnya tipu je benda tu. Hakikatnya syaitan sedang membawa kita kepada kehancuran yang mana kita akan bersama dengan dia. Syaitan masuk neraka ke ustaz? Ya tuan-tuan, masuk neraka. Dalam neraka nanti dia akan berkhutbah. Nanti kita akan cerita pada kuliah lain tuan-tuan ya. Baik, jadi tuan-tuan, qala fa bi'izzatika la'uwiyannahum ajma'in. Semua orang, tak ada seorang pun yang takkan ditipu oleh syaitan. Sama ada penguasa ke, rakyat biasa ke, ustaz ke, orang biasa ke, siapa-siapa ajma'in, semua syaitan akan tipu daya tuan-tuan. Maka Allah izinkan tuan-tuan. Allah kata aku izinkan. Maka bila Allah izin, itulah ramai manusia hari ni tuan-tuan yang sesat dengan syaitan. Sebab Allah izinkan. Maka bila syaitan ni, Allah laknat dia dan diminta supaya ditangguhkan dan diminta oleh kerana dengan perkara ini aku nak sesat, maka Allah kata izin. Tapi ini kebaikan Allah. Tuan-tuan, syaitan ni ujian pada kita lah tuan-tuan ni. Kalau hakikatnya kalau tak ada syaitan tuan-tuan, tak tahulah keimanan kita setakat mana tuan-tuan ni. Maka tuan-tuan, dalam keadaan Allah mengizinkan kebaikan Allah, Allah sebut dalam ayat ni, tuan-tuan buka nanti, baca ayat ni balik, ingat ayat ni balik tuan-tuan ya. Qala fa bi'izzatika la uwiyannahum ajma'in illa, kata Allah. Ni ayat ni. Illa, wahai syaitan, boleh, kecuali. Ni yang kita nak ambil ni, kecuali ni. Maksudnya dalam keadaan Allah mengizinkan syaitan untuk menyesatkan kebanyakan manusia, ada golongan yang takkan syaitan boleh sesatkan dia orang ni. Maksudnya ada golongan-golongan hamba-hamba Allah yang akan Allah buat mereka ini akan mudah terhindar daripada gangguan syaitan. Illa ibadaka, malaikat hamba-hamba engkau ya Allah, minhumul mukhlasin, di kalangan mereka-mereka yang diikhlaskan hati mereka kepadamu ya Allah. Ni penting ikhlas tuan-tuan. Maksudnya bila kita ikhlas, syaitan tak boleh ganggu kita tuan-tuan. Bila hati kita ni berdepan bersungguh-sungguh kepada Allah, kita semata-mata nakkan diri kita untuk Allah, ikhlas kita mencari Allah, keredaan Allah, hidup kita untuk Allah, semuanya kita benar-benar ikhlas untuk Allah,
maka syaitan tak boleh masuk. Maka guru saya tuan-tuan, Tuan Guru Haji Idris, Allah yarhamnya, dah meninggal dunia tuan-tuan. Kata dia apa? Kata dia, kita ni tuan-tuan, selagi mana kalau macam kita punya hati kita, hidup kita ni tuan-tuan, kita banyak kelekaan, buat maksiat dan sebagainya, contohlah, insya-Allah mudah-mudahan kita tidak begitu, maka kita ni dalam dagapan syaitan, kata dia. Jadi macam mana kita nak keluarkan diri daripada kita, daripada dagapan syaitan? Antaranya kita kena banyak ingat Allah. Tu kata Tuan Guru Haji Idris tuan-tuan. Sebab tu orang-orang yang sebelum nak capai ikhlas, dia kena banyak ingat Allah. Sebab tuan-tuan, ingat Allah ni adalah satu-satunya amalan yang paling mudah untuk ajar kita ikhlas. Tuan-tuan. Sebab tapi dalam ingat Allah tu pun ada juga tak ikhlas tu tuan-tuan, ada juga, nanti saya ceritakan tuan-tuan. Tapi yang paling mudah untuk kita ajar kita ikhlas kepada Allah, zikrullah. Sebab apa? Zikir ni tuan-tuan tak ada orang nampak. Macam puasa. Puasa ni orang nampak juga. Nampak bibir kering kan. Tapi tuan-tuan, zikir ni, itu utamanya zikir hati lah. Tuan-tuan, zikir ni bila kita sebutlah hati kita, siapa tahu? Sebab tu tuan-tuan, ulama tasawuf kita ni memang sangat-sangat menekankan bab zikir. Sebab zikir ni adalah amalan yang paling mudah, yang paling ringan, yang paling senang. Yang sebab tu tuan-tuan, satu amalan yang tidak terkait dengan apa-apa kan, dengan uzur ke tak uzur bagi orang perempuan, waktu tak berwaktu, berwuduk tak berwuduk, di mana saja adalah zikrullah. Tuan-tuan, kenapa Allah menjadikan satu-satu amalan yang memang amalan ini tidak terbatas dengan apa pun, kita boleh buat, yakni zikrullah. Kenapa? Sedangkan amalan-amalan yang lain semuanya terbatas. Semayang ada waktunya kan. Kalau tak ada waktunya, tuan-tuan tak boleh semayang. Habis satu semayang zuhur, habislah. Nak kerjakan haji ada waktunya tuan-tuan. Nak bersedekah pun ada duit, habis duit, habislah tuan-tuan. Semua amal ibadah kita ada keterbatasan, yang kena ada wuduk, nak baca Quran dan sebagainya tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, satu-satunya amal ibadat yang tidak ada batasan, yakni zikrullah. Tidak ada batasan, ringan di bibir tuan-tuan, mudah untuk disebut. Kenapa tuan-tuan? Kerana memang Allah nak kita ingat dia banyak-banyak. Subhanallah tuan-tuan. Itulah tujuan Allah sebenarnya. Allah memang nak kita ingat dia banyak-banyak. Sebab tu Allah jadikan zikir ni suatu amal ibadat yang tidak terikat dengan apa-apa. Tuan-tuan cari apa benda-benda yang boleh menghalang zikir. Mana ada uzur boleh zikir. Tuan-tuan, dalam masjid di mana? Kecuali dalam tandas. Tuan-tuan, dalam tandas je lah yang tak boleh zikir. Tuan-tuan, sebab tu tuan-tuan, bila kita keluar tandas, sebab apa kita sebut ghufranak? Ya Allah, ampunkan dosaku. Kenapa sebut ghufranak? Kan kita kata bila kita masuk tandas, kan keluar tandas, ghufranak alhamdulillahillazi adhaba 'anil adha wa 'afani. Kenapa ada ghufranak? Sebab apa Nabi sebut ghufranak? Nabi ajar kita masuk ghufranak apa? Ya Allah, ampunkan dosa kami. Ada dua sebab. Pertama, ya Allah, ampunkan dosa kami, kerana mungkin dosa kami, maksudnya kami sakit dan sebagainya. Bila gugur kesakitan itu, maka gugur dosa. Dan yang kedua, ulama menyatakan dalam tanda tak boleh ingat Allah. Lupa Allah dalam tanda rasa berdosa dengan Tuhan. Subhanallah tuan-tuan ya. Tapi kalau ingatlah hati boleh tak? Tak dosa tuan-tuan ya. Jadi haram ni kalau kita zikir dan tanda tuan-tuan. Tak ada orang nak zikir dan tanda tuan-tuan. Kalau ada orang zikir dan tanda pelik tuan-tuan, tak ada masuk tanda subhanallah, Allahu akbar, jangan tuan-tuan ya. Maksudnya kalau zikir dan hati dia tidak berdosa, tetapi tak ada adab dengan Tuhan. Tuan-tuan takkan nak zikir dengan Allah dalam tandas tuan-tuan ni. Maka zikir ni maksudnya dalam apa jua keadaan kita boleh zikir. Kenapa Allah memudahkan sangat perkara ni? Sebab tujuan Allah memang Allah nak kita banyak ingat dekat dia. Sebab tu Allah jadikan zikir ni suatu amalan yang sangat ringan, yang sangat mudah, yang di mana-mana tapi ramai orang tak nak buat. Tuan-tuan, amalan yang sangat tinggi darjatnya, sangat hebat di sisi Allah, sangat tinggi ganjarannya tuan-tuan, yang mudah nak dibuat tapi ramai manusia tak nak buat. Apa dia? Zikrullah. Tuan-tuan nak. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, adakah hal adullukum, adakah ingin aku tunjukkan kepada kamu ala amalin, satu amal yang kalau kamu buat lebih baik daripada gunung emas dan perak, lebih baik daripada perang fi sabilillah. Maksudnya Nabi cerita amal ibadat yang sangat hebat, sangat bagus, lebih baik daripada gunung emas sebagainya. Maka sahabat kata, apa dia ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah zikrullah, ingat Allah. Tuan-tuan ya. Maka tuan-tuan nak ajar ikhlas, ajar zikir. Sebab apa tuan-tuan? Zikir ni orang tak tahu. Dan di situ kenapa kita zikir? Ikhlas lah. Tak ada apa-apa. Jadi dengan berzikir itulah mengajar kita ikhlas kepada Allah. Bawa kereta, isteri duduk sebelah, kita duduk diam je kan. Abang kenapa abang diam? Tak ada apa-apa. Tapi tak salah untuk cerita tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni rasa takut jadi riak tuan-tuan. Kadang-kadang perkara yang baik kena cerita. Bukan kita nak riak, kita nak tunjukkan perkara yang baik sebagai contoh tauladan supaya mereka juga mengikuti kita. Tu tak ada masalah. Yang jadi masalah kalau kita ni memang sedekah ke, kita zikir ke, nak cerita ke orang, sum'ah dipanggil. Sum'ah ni orang tak tanya, kita cerita. Awak tahu saya dah habis juta zikir. Pegang kawan sebelah, Mat,
Kau tahu aku ni juta dah habis astagfirullah tu sum'ah tuan-tuan nak. Tapi kalau orang tanya kau buat apa, diam je kan. Tak ada buat apa ni, ialah ingat Allah lah. Cakap dengan lemah lembut dan sebagainya tuan-tuan ya. Jadi zikrullah itu maknanya benda yang baik boleh cerita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun perkara-perkara yang baik maka ceritakanlah, kata Allah dalam surah Ad-Duha. Maka nikmat wa amma bi ni'mati rabbika, adapun nikmat-nikmat Tuhanmu fahadits, ceritakan. Boleh cerita kalau perkara itu menjadi contoh kepada orang lain dan orang lain akan buat tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan. Jadi maksudnya orang yang ikhlas kepada Allah, syaitan tak boleh ganggu kita tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan, apa itu ikhlas? Tuan-tuan ni sikit lagi kita sebut tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan, ikhlas ni mungkin kalau tak sempat sambung malam ni ke ataupun esok pagi, mungkin malam ni insya-Allah tuan-tuan ya. Kalau tak ada apa-apa hal, insya-Allah malam ni kita sambung tuan-tuan ya. Sebab ikhlas ni nak kena habis tuan-tuan ni. Baik tuan-tuan. Sebelum nak mencapai nak memahami maksud ikhlas ni tuan-tuan, yang memang kita nak kena faham sungguh-sungguh ikhlas ni tuan-tuan. Sebab ikhlas ni syaitan tak boleh kacau tuan-tuan ya. Kita nak memahami ikhlas tu apa? Maksud ikhlas tu. Kenapa ikhlas itu disebut sebagai ikhlas? Perkataan ikhlas tuan-tuan. Dia setiap perkataan ni dia ada maksud dia sendiri tuan-tuan. Semua bahasa Arab ni ada maksud dia. Ikhlas ni perkataan asal ni daripada apa tuan-tuan? Ikhlas ni, perkataan ikhlas ni daripada pasal khalasa. Tuan-tuan, khalasa. Dulu tuan-tuan saya kalau dekat Mesir, tuan-tuan, kalau saya duduk kat rumah Arab ni, orang Arab ni tuan-tuan, kalau dia nak naik atas, rumah Arab ni bukan rumah macam Malaysia ni tuan-tuan ni. Malaysia kita ni banyak rumah sebiji-sebiji, Arab tuan-tuan tak jumpa kan tuan-tuan. Kecuali orang kaya-kaya. Jaranglah saya sebenarnya dekat sana tu, Allah. Kecuali kalau saya pergi ke lapangan kapal terbang nak balik ke Malaysia tu kan, naik dia punya trengko tu, naik dia punya van tu kan. Jalan jauh tu adalah rumah-rumah Arab yang atas bukit sebiji-sebiji, adalah. Maksudnya orang kaya betul lah tuan-tuan. Kita Malaysia ni rumah kampung sebiji-sebiji, dan Arab penduduk dia ramai. Bila penduduk dia ramai, dia tak boleh buat rumah sebiji-sebiji. Jadi Arab ni kesemualah tempat yang saya pergi, Mahattah ke di mana-mana tuan-tuan, di di Tonto ke, di Iskandaria ke, di mana-mana Shibin Elkom, di mana-mana lah tuan-tuan. Memang Arab ni rumah dia semua tinggi-tinggi tuan-tuan ya. Jadi masa saya duduk rumah tu, saya tingkat 3 nyewa rumah Arab tuan-tuan. Jadi Arab ni bila dia nak sebut rumah paling atas ataupun dipanggil sutuh kan. Sutuh ni maknanya atap atas tu, tempat atas tu, dia ada balkoni atas tu. Kadang saya naik atas tu, dia lepak-lepak atas, angin kuat apa semua kan. Dia akan pergi naik fuq khalis, dia panggil fuq khalis. Khalis ni ikhlas tuan-tuan. Jadi kita apa maksud khalis ni tuan-tuan? Fuq khalis ni maksudnya fuq ni atas kan. Khalis ni paling atas. Maksudnya tak ada lah, habis lah, kosong. Tuan-tuan ni. Jadi Arab guna perkataan ikhlas ni bagi bahasa dia. Fuq khalis. Maksudnya habis tu. Atas habis lah. Habis yang terakhir-akhir habis. Maksudnya gitu tuan-tuan ya. Jadi ikhlas ni khalasa. Maksudnya tuan-tuan, ikhlas ni maksudnya adalah bila mana hati kita ni kosong. Habis. Maksudnya tak ada apa-apa. Hati kita ni semata-mata suci hanya untuk Allah. Nanti saya akan bagi tuan-tuan faham macam mana kita nak faham maksud kosong selain daripada Allah ni. Kadang-kadang kita rasa ikhlas, rupanya belum ikhlas. Tak. Kita zikir seorang-seorang tadi kan, kita rasa macam nak ajar diri kita zikir, kita pun zikir. Walaupun kita zikir tu orang lain tak tahu, kita rasa kita ikhlas dah. Macam kita puasa kan, zikirlah hati kita hanya Allah saja yang tahu, kita rasa kita ikhlas. Tapi kadang syaitan ni pandai tuan-tuan ni. Syaitan ni sentiasa dia menipu daya kita kan. Dia rasa macam kita, dia akan rasakan, masa kita rasa kita ni dah banyak zikir, dah bagus, kita rasa macam tak ada apa-apa. Tapi bila kita rasa macam tu, sudah ada ujub kadang-kadang. Itu nak bersih sungguh ikhlas tu macam mana tu tuan-tuan ni. Jadi maksudnya ikhlas ni kalau ikut bahasa Arab ni, bahasa Melayu ni kosong, habis. Maksudnya penghujung, tak ada apa-apa dah antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada apa-apa dah tuan-tuan ni. Baik, saya ingat nantilah kita sambung pada kuliah akan malam ni tuan-tuan, nak untuk saya huraikan bagaimana untuk kita memahami ikhlas itu. Dan saya akan buat satu kronologi lah saya sebutkan. Kita kena tengok diri kita dulu tuan-tuan nak. Bagaimana kita kena tengok bagaimana Allah begitu ikhlas dia sebagai Tuhan dengan hamba, dan begitu juga kita perlu menanamkan ikhlas itu kepada Allah. Dia begitu tuan-tuan ni. Sebab kita hamba nak cari ikhlas dengan diri kita. Kita ni memang tak layak apa sebenarnya nak dicontohkan sebagai ikhlas. Sebab manusia ni biasanya tak akan ikhlas. Susah nak cari manusia yang ikhlas. Nanti saya akan sebut dengan dulu satu perkataan ni, satu kefahaman ataupun satu ideologi ni, mungkin kita akan faham, ya Allah, susah nak ikhlas sebenarnya. Nak dapatkan hati yang macam tu maknanya tak ramai orang faham keadaan tu. Dan biasanya kita akan berbolak-balik. Jadi tuan-tuan, contoh yang paling layak untuk kita melihat ikhlas ni, tengok ikhlas keikhlasan
Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh saya bahasakan macam itulah. Bagaimana Allah itu benar-benar ikhlas kepada hamba-Nya. Nanti saya akan sebut dengan tuan-tuan. Bagi apa yang Allah buat pada kita tu, itulah yang akan kita contohi sebagai hamba dia, tuan-tuan. Yang mana Allah ni dia memberi kepada kita dalam keadaan tidak berhajat apa-apa pada kita. Maksudnya Allah tak mengharapkan apa pun pada kita. Bahkan kita buat dosa dengan dia pun dia tetap memberi. Bahkan orang kafir, tuan-tuan, orang kafir yang dekat luar sana yang terus tidak menyembah dia, bahkan ada orang kafir yang mungkin membuat nama-nama dia Allah letak. Dulu kan ada isu kan, Allah minta maaf sebut tuan-tuan, tak apa nak baik benda ni, maksudnya Allah khinzir adalah dulu zaman dulu kan Nabi Muhammad dan sebagainya kan. Tapi mereka makan tetap kenyang. Kita nak belajar ikhlas Tuhan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu benar-benar dia menjaga hamba-Nya, mengurniakan hak-hak kepada hamba-Nya tanpa dia, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri, tuan-tuan, bagaimana keadaan Allah Subhanahu Wa Taala itu benar-benar dia dengan hamba-Nya begitu sayang, begitu ikhlas dia menyayangi hamba-hamba dia, tuan-tuan. Dan kalau kita tengok Allah ni, tuan-tuan, sebelum hamba-Nya sempat meminta pun dia sudah memberi begitu banyak. Ini keikhlasan. Bagaimana yang kita kata kita boleh mencontohi bagaimana kita nak faham ideologi perkara itu, dan itulah yang akan kita buat kepada Allah juga. Kita akan sebut nanti ceritanya mengenai dengan suka dan duka. Hidup kita ni sebenarnya tidak putus ataupun tidak terlepas daripada suka dan duka. Nanti saya akan cerita dengan tuan-tuan pada malam ni, insya-Allah, tuan-tuan. Jadi segala yang baik semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah pada malam ni kita akan bertemu lagi untuk kita menyambung persoalan tentang ikhlas, tuan-tuan. Apa yang paling penting, tuan-tuan, bila kita cari Allah, kita sentiasa mementingkan hubungan kita dengan Allah. Allah akan ajar kita segala-galanya, tuan-tuan, ya. Maknanya tuan-tuan kena yakin Allah tak pernah meninggalkan kita, dan tak pernah Allah ni tidak menghargai perbuatan kita. Dan kita kena yakin setiap janji-janji Allah dalam Al-Quran tu maha benar. Bila Allah menyatakan dalam Al-Quran, Allah menyatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad pada jalan kami, kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Mana kita ni yang sentiasa runsing hubungan kita dengan Allah, fikir tentang masalah kita dengan Allah, sentiasa kita memikirkan Allah lah hidup kita. Ya Allah, nombor satu, aku nak jaga hubungan denganmu, ya Allah. Itu yang kita cari, dan kita sentiasa mujahadah atas perkara tu, tuan-tuan. Allah Tuhan kita ni dia akan beri hidayah kepada kita. Maksudnya satu persatu kita akan faham ikhlas tu dan sebagainya, tuan-tuan. Allah akan ajar kita satu persatu. Maksudnya yakin kita dengan janji Allah dalam Quran. Allah kata begitu yang akan berlaku, dan kita yakin Allah sedang maha melihat perbuatan kita. Dan keyakinan kita ni, maksudnya dengan amal perbuatan kita, kita nampak bagaimana Allah menolong, mendatangkan bantuannya kepada kita. Sebab tu, tuan-tuan, kita memang kena yakin dengan Allah ni tak pernah dia tidak menghargai setiap usaha kita. Maksudnya sebab setiap usaha yang kita nak cari kebaikan, akan ada balasan kebaikan yang bertimpa-timpa yang Allah akan beri kepada kita. Kita kena yakin dengan janji-janji Allah begitu. Dan kita kena yakin juga dengan janji-janji buruk Allah. Maksudnya kalau kita tinggalkan Tuhan, kita tak sibuk jaga Allah, tengok bagaimana Allah mentarbiah hamba-hambanya pada hari ini. Ya Allah terus memberikan peringatan-peringatan. Tetapi tuan-tuan, kita katakan peringatan yang Allah beri ni, Allah taklah seberat mana seperti mana yang Allah beri pada umat-umat pada zaman dahulu. Maksudnya dengan COVID lah contohnya pada hari ni, tuan-tuan, kita masih boleh makan, minum dalam keadaan, ialah maksudnya bukanlah sampai bumi ni diangkat, diterbalikkan oleh Allah. Walaupun kita tahu keadaan kita pada hari ni sangat-sangat teruk dengan tak semayangnya. 20% je umat Islam yang semayang dekat Malaysia ni, tuan-tuan, dengan perzinaannya, dengan leka, dengan hiburannya, dengan joget tariannya dan sebagainya, tuan-tuan. Kalau ikut keadaan kita pada hari ni, Allahu Akbar. Tetapi tuan-tuan, kenapa hari ni Allah Subhanahu Wa Taala orang kata menegur kita tu tak seberat macam umat-umat zaman dahulu ditegur oleh Allah dengan panah petir, tuan-tuan. Bani Israel, tuan-tuan, Allah panah petir dia orang, kena panah petir, tapi kita petir pun tak ada, tuan-tuan. Dalam keadaan maksiat ni, COVID duk mari macam ni lah. Tapi manusia ni maksudnya dalam keadaan begitu. Kenapa, tuan-tuan? Kerana kasih sayang junjungan besar Nabi SAW. Kerana Nabi SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, antara yang Nabi doa ada 3 doa. Antara yang Nabi doa, ya Allah makbulkan. Maksudnya antaranya Nabi doa adalah Nabi minta Allah tangguhkan ataupun Allah kurangkan balasan bala azab kepada umat ini. Masa ini khususiat umat Nabi SAW. Maka sebab tu, tuan-tuan, kadang-kadang kita ni dalam keadaan jauh dengan Tuhan dan masyarakat kita dan sebagainya, tapi tak ada bala pun, tuan-tuan, ini kerana doa Nabi SAW. Dan sebab tu, tuan-tuan, kita jangan terleka dengan kebaikan Allah ni. Maksudnya Allah tak bagi apa-apa dan sebagainya. Kadang-kadang itu bahaya. Sebab dengan kelekaan kita dengan Allah tak beri itu ujian berat-berat ni, menyebabkan kita tak kisah. Jangan, tuan-tuan. Sebab tu dalam kitab tasawuf ada sebut perkara tu.
Jangan kamu maksudnya bermudah-mudah dengan ujian yang Allah beri ni sampai kita tengok perkara ni macam tak berat mana, kita pun tak kisahlah nak buat maksiat dan sebagainya. Teguran tu belum benar-benar menyeksakan kita, maka kita tak kisah. Tapi jangan kita maksudnya dengan benda gitu makna kita jadi tak kisahlah, maksudnya kita tak ambil berat. Begitulah tuan-tuan ni. Sekadar itulah tuan-tuan perkongsian kita pada pagi ni. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa tuan-tuan memperingati kita, sentiasa memberi ilham dalam hati kita untuk kita sentiasa mendekatkan diri kita kepada Allah, dan di sanalah Allah akan membuka kita khazanah-khazanah yang luas tentang ilmu, tentang mengenal kepada Dia dan sebagainya tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan kita terus mencari keredaan Allah, kita terus akan diperkenalkan oleh Allah dengan nikmat-nikmat kebesarannya di muka bumi pada hari ini tuan-tuan. Maka tuan-tuan, sebab tu orang-orang yang sentiasa dekat diri kepada Allah ni dia mendapat 2 syurga tuan-tuan nak. Sebab tu tuan-tuan, orang yang dekat diri kepada Allah ni sebenarnya dunia ni satu nikmat tuan-tuan nak. Maksudnya orang beriman sebenarnya dunia ni nikmat. Nikmat macam mana? Sebab nikmat mengenal Tuhan, nikmat merasai manis berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang-orang yang dekat kepada Allah ni sebenarnya dunia ni sudah satu nikmat. Kenapa? Nikmat dia mengasihi Allah sebenarnya. Dan nikmat mengasihi Allah tu satu kemanisan, satu kelazatan bagi orang beriman lebih daripada nikmat dengan dunia dan sebagainya tuan-tuan nak. Mungkin kita belum merasai perasaan-perasaan begitu tuan-tuan, kerana mungkin kita punya jiwa ni masih perlu banyak peringatan untuk kita baiki hubungan dengan Allah tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan dengan kita ni Allah istiqamahkan untuk mendekat diri kepada Allah, maka kita akan semakin merasakan nikmat berhubung dengan Dia. Dan seronok kita hidup kat dunia ni kerana kita melihat dunia ni sebagai suatu jalan untuk kita terus mendekatkan diri kepada Dia, dan kita seronok dekat akhirat esok balik kepada Allah dalam keadaan Allah menanti kekasih-kasihnya tuan-tuan nak, dari tempat yang kita dalam syurga bersama dengan para nabi, wali-wali Allah, di kalangan orang-orang yang mendapat syurga Jannatul Firdaus, pada syurga yang paling tinggi insya-Allah, bahagia dunia, bahagia akhirat. Janji, yakinlah tuan-tuan dengan janji-janji Allah. Maksudnya kita ni bila kita berpegang sungguh kepada Allah, dunia ni Allah akan mudahkan, Allah akan berikan kita kebahagiaan dunia sampai akhirat. Hanya orang-orang yang tidak cerdik ataupun bahasanya orang yang bodoh saja meninggalkan Allah. Orang yang bodoh saja meninggalkan Allah tuan-tuan. Sebab pada Allah itulah hakikat kebahagiaan kita yang sebenar-benarnya tuan-tuan. Kalau orang tahu dekat diri kepada Allah ni lah segala-galanya tuan-tuan, maka orang tak akan tinggalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pada Allah jalan segala penyelesaian masalah kita tuan-tuan. Pada Allah lah segala-galanya dalam kehidupan kita dunia dan akhirat kita insya-Allah tuan-tuan. Saya mohon maaf kekurangan dalam saya sampaikan kuliah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.